InsyaAllah. Yang pertama, Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Asalnya dia kitab Melayu, tulisan Jawi, ini yang Rumi, tulisan Rumi. Tuan-tuan boleh beli dekat Pasar Lakin, Pustaka Azhar, tingkat 2, Pasar Lakin. Baik. Bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Bab kelebihan sembahyang jemaah ni kena setiap hari baca supaya datang semangat, dan kita sampaikan, sampaikan secara lisan, secara talian, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, WhatsApp group, sebanyak-banyak WhatsApp group tu, dekat status ke, sampaikan. Baik. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berpesan akan aku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya bagiku, hai Abi Hurairah, sembahyang olehmu berjemaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Kelebihan pertama, sembahyang berjemaah pahalanya 20 kali ganda daripada sembahyang seorang diri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang lelaki seorang diri itu 25 darjat, dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang yang munfarid, yakni bersendirian. Kalau sembahyang fardu berjemaah di masjid, maka pahalanya 25 darjat berbanding sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang sunat di rumah itu lebih baik daripada sembahyang di masjid. Seperti sembahyang kelebihan sembahyang berjemaah ke atas sembahyang seorang diri, itu beza sembahyang fardu dengan sembahyang sunat lah. Tapi kalau kita dah tahu diri kita ni, kalau balik rumah dah ada TV, dah ada bantal, dah ada tilam, memang taklah sembahyang sunat, maka kat surau, kat masjid tu sembahyang je lah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, sembahyang berjemaah itu melebihi ia akan sembahyang orang munfarid, sembahyang seorang diri, dengan 27 darjat. Istimewa pula sembahyang di Mekah di dalam Masjidil Haram. Hadis yang ketiga, pahala sembahyang berjemaah 27 kali ganda berbanding sembahyang seorang diri. Ni kalau duit gajinya 27 kali ganda, memang tak pandang lah yang gaji sekarang. Kalau sekarang gaji 1000, ada tempat kerjanya sama berat, sama masa, sama jauh tempat, kerjanya pun sama, tapi syarikat tu tawarkan 27 kali ganda gajinya. Maknanya kalau sekarang gaji 1000, awak kerja tempat yang lain ni, tempat yang baru ni, masa sama, beratnya sama, kerjanya pun sama, tapi 27 kali ganda, 27,000. Tinggal terus yang 1000, ya tak? Itu pahala sembahyang. Tak nampak. Kalau duit nampak, memang orang kerja. Baik, keistimewaan solat di Masjidil Haram Mekah. Riwayat daripada Hasan Basri rahimahullahu ta'ala katanya, satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain selain di Mekah. Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1000 kebajikan pada yang lain. Ini kelebihan Masjidil Haram di Mekah. Sebab tu sekurang-kurangnya kita ada niat untuk pergi ke Mekah. Yang dah pergi, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih afdal segala sembahyang pada Allah Taala itu sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Paling afdal sembahyang subuh hari Jumaat berjemaah. Maka yang terlebih muakkad dituntut berjemaah lain daripada Jumaat subuh, Jumaat kemudian subuh yang lain daripada Jumaat. Ini susunan sembahyang berjemaah yang afdal. Yang pertama sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Kemudian bawah sikit sembahyang subuh pada selain hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kemudian isyak berjemaah setiap hari, itu yang ketiga. Kemudian asar berjemaah setiap hari, yang keempat. Kemudian zuhur yang kelima. Kemudian maghrib yang keenam. Susunan afdalnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian duduk menyebut akan Allah Taala hingga naik matahari, terbit matahari lah, adalah baginya dinding daripada api neraka dan lepas ia daripada neraka. Salah satu amalan nak jauh, nak lepas daripada api neraka, sembahyang subuh berjemaah, kemudian zikir, sebut nama Allah, 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 ataupun ya Allah, ya Allah, ataupun zikir-zikir lain yang disebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai naik matahari. Naik matahari ni terbit matahari lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seorang lelaki di dalam jemaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri 25 darjat. Ini sembahyang di dalam negeri. Ini sama macam yang tadi. Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjemaah di dalam musafir, dalam perjalanan, maka menyempurna ia akan wuduknya. Dia sempurnakan wuduknya. Dan rukuk dengan sempurna, dan sujudnya, sujud dengan sempurna. Yang ini dengan sempurna segala syaratnya dan segala rukunnya, sampailah sembahyangnya akan 50 darjat. Ini kalau dalam perjalanan sembahyang. Jadi nak tahu kesempurnaan wuduk, rukuk, sujud, kena nak belajar. Wuduk, kawasan muka. Semalam saya mengajar dekat surau Al-Ihsan, Kampung Senaran Baru, bab wuduk. Bab wuduk masuk pada bab kawasan muka. Ni khas untuk perempuan lah, tetapi lelaki pun wajib tahu juga. Kalau perempuan, kawasan muka samalah lelaki perempuan. Daripada atas tempat tumbuh rambut, kawasan atas, sempadan bawah iaitu tulang dagu sampai tulang dagu. Lepas tulang dagu dah bukan muka, dah kira leher. Tapi masa ambil sembahyang dilebihkan, bagus. Tak apa. Nanti masa pakai telekung, masa pakai telekung, yang leher ni, yang lepas daripada tulang dagu, dah bukan muka, maknanya leher. Wajib tu tutup dalam sembahyang. Kenapa? Sebab aurat perempuan dalam sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Maka kawasan muka tu yang mana? Kalau sempadan yang bawah, lepas daripada tulang dagu tu, yang lembut tu, itu dah leher, dah bukan muka. Sebab tu telekung, pembuat telekung buat lidah telekung tu. Itu tujuan dia. Kalau tak pakai, macam saya pengalaman mengajar seluruh agama, tiga buah seluruh agama, bila asar tu, petang kan sembahyang asar. Jadi budak-budak perempuan ni kipasnya satu, kongsi 40 orang ni panas. Kita kipas keliling panas. Petang asar, matahari terik. Jadi bila pakai telekung, selak. Panas Ustaz, panas. Tutup. panas. Kau dah tunggang-tunggik sembahyang, dah penat, panas. Kau tarik pun bukan sejuk pun. Tiba-tiba tak tutup, tak sah sembahyang, penat aja, tutup. Tak sah, tutup. Kalau degil daripada budak jadi mak budak, jadi nenek budak, sama membawa macam tu.
panas. Perangai macam tu. Jadi minta maaf ustaz ni nenek budak dia kena contoh. Jadi itu perlu diambil kira, ambil berat. Begitu juga kalau pakai tudung luar sembahyang. Pakai tudung ni bab aurat ada lagi kalau dalam kitab Idaman Penuntut. Kalau Muktamad pendapat yang kuat, perempuan auratnya di hadapan orang lelaki yang bukan ajnabi, yang halal nikah seluruh tubuh. Kalau kecuali muka dan tapak tangan tu dah masuk kaul yang kedua, pendapat ulama yang bawah. Yang paling tinggi seluruh tubuh. Mata pun tak boleh, mata pun termasuk, tak boleh, kena tutup. Yang nikop tu masih nampak mata lagi. Tak. Hijab, jilbab, nikop, yang baru nikop saya dengar kan, masih nampak mata lagi. Mazhab kita Syafi'i, kalau Muktamad seluruh tubuh, mata pun tutup. Susah je tu nak jalan-jalan, sebab perempuan memang tak suka jalan-jalan asal hukumnya. Perempuan yang jalan sana jalan sini, lelaki yang tak fokus. Banyak lelaki accident tu perempuan lah, tak fokus lakinya. Baik, contoh habis macam mana ustaz? Nak kena bentuk semua. Dah kalau awak lemah, lagipun awak pun nak keluar apa semua, ada kerja apa semua, susah. Peganglah kaul ulama yang mengatakan aurat lelaki di hadapan aurat perempuan di hadapan lelaki yang boleh dikahwini seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, sama macam sembahyang. Peganglah kaul ulama yang boleh. Cuma kita kena tahu itu pendapat yang kedua. Yang pertama seluruh tubuh. Sekurang-kurangnya dalam kepala fikiran kita ada benda tu kan. Baik, jadi kalau pakai tudung, tadi terlekong, kalau pakai tudung tarik ni panas sama macam pengangai semayang tadi, maka pakai tudung serupa macam tak pakai tudung. Rugi. Kita dah berpanas-panas, orang lain free hair. Orang lain free hair, rambutnya bebas, free hair. Kita berpanas-panas, tapi tarik sini dah tak dikira tutup aurat. Maknanya rambut tutup, ini aurat terdedah. Alah ustaz, sikit je ustaz. Ya, sikit hukumnya tetap sama, sikit ke banyak ke. Tapi kalau tutup macam tu macam sister Kristian pula. Itu agama dia dah yang kita. Ni agama kita suruh tutup. Ya tak? Baik. Jadi apa nama ni? Itu satu perkara dalam nama bab wuduk kalau bab wuduk lebihkan tak apa. Satu lagi bab wuduk juga. Ini perempuan juga. Ustaz tentang perempuan ramai, perempuan je kenakan. Bukan. Ni pasal kena bab wuduk tadi, bukan nak mengenakan. Ini kongsi ilmu jadi apa nama ni semalam bab wuduk juga. Kawasan muka, segala bulu yang ada dekat muka, bulu roma, kening ke, bulu roma ke, bulu hidung tak payah tu dalam, dia yang luar, kening, bulu mata, lagi apa, termasuk juga misai, janggut, lelaki dan perempuan lah, termasuk juga ni sideburn. Sideburn. Jadi kalau lelaki biasa sideburnnya pendek, kecuali yang kalau ada jambang panjang, itu pun taklah sampai bawah, panjang gitu aja. Perempuan biasa panjang biasanya lah. Atau kalau dia pun pendek kan. Jadi bila panjang, diselak ke belakang. Bila selak ke belakang, tak basah. Bila tak basah, wuduknya tak sah. Apa sah? Tak sah. Bukan orang Syah. Apa sah? Tak sah. Jadi bagi perempuan, rambutnya kalau panjang yang sideburn tu jangan diselak ke belakang, basahkan. Basahkan. Panjang lah. Kalau basah salah sikit, bukannya sampai satu kepala basahkan. Kadang-kadang tak perasan benda tu, sideburn, selak ke belakang, habis. Tak sah. Sebab dia termasuk dalam bulu dalam muka. Wajib dikenakan air. Jadi lebihkan sikit lah. Kalau kawasan tepi, anak telinga kanan, anak telinga kiri, lebihkan sikit. Lebihkan. Baik, itu bab wuduk sedikit. Kemudian bab rukuk, rukuknya, sujudnya. Ini biasanya rukuk
iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini 4 rukun sembahyang yang biasanya terlepas pandang. Ada pada 4 rukun ni tumakninah. Tumakninah ni apa nama ni, maksudnya berhenti seluruh badan, berhenti seluruh anggota badan, sekadar bacaan subhanallah, tak lama, sekejap aja. Subhanallah, alah 2 saat tak sampai, ya tak? Subhanallah. Maknanya bila kita rukuk, Allahu Akbar, paling kurang rukuk kita tu mesti berhenti kadar subhanallah, seluruh tubuh diam, tak bergerak, matikan diri. Tak bergerak langsung. Jangan rukuk Allahu Akbar, dia spring tau, toing toing toing, tak bunyi je. Kalau bunyi macam spring, toing toing toing, tak boleh, tak sah. Pasal apa? Tak ada berhenti seluruh badan. Ataupun kepala berhenti, badan berhenti, tangannya bergerak, selak-selak apa, pegang apa, pegang depan, pegang belakang pun tak berhenti seluruh badan, tak dikira tumakninah. Ataupun macam-macam lah ataupun tu kan, nyamuk ke, lalat, agas ke, kan, apa-apa sahaja. Jadi bila tak berhenti seluruh tubuh, maka tak ada tumakninah, maka tak sah rukuknya. Jadi kalau satu orang dia Allahu Akbar rukuk, berhenti seluruh badan, tak baca apa pun, kemudian sami Allahu liman hamidah, sah tak rukuknya? Sah. Kenapa? Sebab yang namanya rukun sembahyang tu tadi, rukuk, perbuatan rukuk, bacaannya sunat. Tapi bukanlah maknanya jangan, Ustaz Aidil kata malam ni tak payah baca, ya. Kuliah ni malam ni kuliah, rukuk tak payah baca apa-apa. Bukan macam tu. Maknanya nak cerita, dia kalau berhenti seluruh badan, dia tak baca apa-apa pun sah. Tapi kalau baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dengan penuh tajwid, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dengan tarannum, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tapi sambil dia baca tu tadi bergerak-gerak. Macam tadi itulah, tadi bergerak, ada bergerak sikit, ataupun dia tak gerak sangat, tapi dia punya slow motion, Allahu Akbar, sampai ke bawah sikit, terus naik sami Allah, pun tak berhenti juga. Ini yang saya pernah jumpa lah, tuan-tuan atau puan-puan pernah jumpa, lain lah. Jadi yang penting maknanya tumakninah tu berhenti seluruh badan. Kemudian barulah baca bacaan sunat, barulah sempurna. Kalau sembahyang berjemaah, imam dekat depan, kena tunggu imam habis bacaan Allahu Akbar. Imam dia berdiri, Allahu Akbar, baru makmum bergerak, Allahu Akbar. Orang Jawa kata wisbar. Wisbar tu maknanya dia siap. Jadi imamnya Allahu Akbar, dia wisbar, maknanya dah siap. Jadi Allahu Akbar dah siap, barulah makmum tu Allahu Akbar. Bukan imamnya Allah, makmum pun dah gerak sikit-sikit, tak sempurna lah. Sah tu sah sembahyangnya, tapi tak sempurna. Ini kalau sembahyang berjemaah. Baik. Dan sujudnya termasuk juga tadi rukuk, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Tangan tu saya kena berdiri lah, tunjuk sikit, tak sampai, tak apalah. Sami Allahu liman hamidah, tangan tu jangan digoyang. Yang paling baik sami Allah, daripada rukuk sami Allahu liman hamidah, bawah dada atas pusat, macam dalam keadaan berdiri tadi. Macam keadaan berdiri, tu yang paling bagus. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lain macam Ustaz, macam orang Wahabi dia lagi atas. Kalau tak nak buat macam tu, macam biasa belajar surah agama, sami Allah, daripada rukuk sami Allahu liman hamidah, berhenti tepi. Ingat ada soalan. Tak nampak tangannya.
Dia kena tengah sikit ustaznya ni. Perempuan dah ramai, kena jangan cakap dia. Takut nanti kan kita semua yang dalam tu, dalam apa nama tu, perempuan. Ada cerita perempuan memang dah akhir zaman, perempuan memang ramai. Kat universiti pun dah sama. Saya masuk kat UKM pun 60 orang dalam kuliah tu 9 orang je lelaki. Memang jadi rebutan lah. Itu dekat universiti. Kalau kat masjid pun lebih kurang sama. Ada cerita guru saya pergi kematian saudara. Jadi rumah tu ialah rumah saudara mara datang tu semua dah penuh. Bila penuh, yang ramai perempuan. Maka pada asalnya tabir tu ada tabir untuk perempuan. Tapi dah pasal perempuan ramai, lelaki sikit, lelaki masuk dalam tabir. Macam mana? Jadi ada ceritanya sikit tambah. Yang guru saya ni terlebih berani lah. Dia ni berani orangnya. Dia tidur malam, dah nak tidur semua dah tidur. Dah nyenyak, senyap semua kan. Jenazah ada, esoknya baru nak ke bumi. Dah siap apa semualah. Tak cukup bantal. Aku ni kalau tak cukup bantal kata, tak boleh tidur. Tengok mayat kenapa sampai 2 bantal. Kan dah satu tak ada bantal pun tak ada rasa apa kan. Senyap-senyap tengok semua. Ambil satu pinjam, nanti esok pulang. Nanti aku bangun awal, sebelum orang lain bangun aku pulangkanlah, pinjam. Awak pun dah tak perlu pakai bantal kan, apa, ambil satu, tidur. Tak kisah dia. Tengok berani betul orang ni. Tak habis lagi cerita, dah tidur, bantal dah cukup. Aku ni kalau terang tak boleh tidur. Belum tahu dulu. Jadi tak boleh tidur. Tengok orang semua dah senyap ni, dah kerah-keruh kan, dah ngorok semua. Alhamdulillah senyap gitu kan. Tap tutup. Tak kuat pun bunyi ketap gitu kan. Siapa padam lampu? Terbangun. Astagfirullahaladzim. Bangun, bukan seorang, 2-3 orang. Ingat dah tidur. Buka balik. Apa ni jenazah tu? Apa masalah jenazah? Jenazahnya gelap ke terang, tak ada masalah. Yang lain tu penakut rupanya. Baiklah cerita masuk sini Jadi iktidal tadi tak habis. Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, yang tadi afdal bawah dada atas pusat. Betul. Bawah dada atas pusat. Macam berdiri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau tak nak, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Berhenti terus kat tepi. Jangan sampai bergerak. Yang biasa, yang salah lah, yang saya pernah nampak, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allah, sampai ke sujud tak bergerak, tak berhenti. Itu tak ada tumak ninah. Ataupun dia berhenti tapi setelah dia berayun, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia berayun juga. Bahaya sebab tangan ni pergi balik kira satu. Sami Allahu liman hamidah sepatut berhenti sini kan. Dia terlebih satu, pergi balik satu, pergi balik dua, dah dua. Alah tu baru dua ustaz. Habis tangan sebelah kiri. Ini pasal saya pegang ni. Tangan sebelah kiri Sami Allah. Patutnya berhenti, dia ke belakang. Pergi balik satu, pergi balik dua, 4. Habis batal. Dah batal. Jadi hati-hati. Sami Allahu liman hamidah. Perlahan-lahan. Jangan kuat-kuat Sami Allahu hamidah. Contoh. Dipap je. Kalau bunyi kan, bunyi itu bermain-main dalam sembahyang, batal juga walaupun sekali. Apatah kanan kiri ketepap kan, batal juga sembahyang. Tumak ninah jaga. Iktidal tu yang biasa. Kalau budak sekolah macam tu lah. Kalau tak dibetulkan masa sekolah tu lah, daripada budak, mak budak jadi nenek budak, sama macam tu nanti. Kemudian sujud. Sujud saya kena gini pula. Sujud ni pula antara rukun yang biasa yang terlepas pandang, kaki, jari kaki, perut jari kaki. Perut jari kaki anggota sujud. Perut jari kaki kena ada wakil, paling kurang pun 1 jari lah. Kalau jari lain tak boleh, ibu jari kanan 1, ibu jari kiri 1, paling kurang. Kecuali kalau dah semua jari tak boleh dibengkok. Kalau bengkok juga patah contohnya.
dah jam. Itu paling kurang. Kalau terkengkeng macam ni, terkengkeng berdiri macam ni, perut jari tak kena, tak sah. Kena tekan. Baik. Itu sujud. Dan begitu juga berhenti seluruh anggota badan ketika sujud. Kemudian duduk antara dua sujud pun sama, berhenti seluruh badan. Barulah dapat tumakninah. Barulah dikatakan sempurna, barulah dapat 50 darjat pahala sembahyangnya. Semput pakai apa nama ni topeng ni. Bukan Ustaz? Tak boleh, saya kena ikut prosedur SOP. Baik. Jadi saya nak bacakan sikit satu hadis iaitu tentang apa nama ni, berkaitan dengan wabak ni. Ini arahan kerajaan ni Ustaz, kita ikut SOP ni. Ada ke dalam agama Ustaz? Wah, kalau tak ada dalam agama tak nak ikut, amboi, dahsyat. Ni tak ada orang bukan sakat tak nak ikut SOP. Mana tempat yang ada COVID-19 kita pergi. Wah, ada dalam video tu kan, video apa nama YouTube. Jadi saya bacakan satu hadis berkaitan dengan wabak. Ada tak hadis? Ini dalam kitab apa? Terjemahan. Asalnya kita Arab. Yang ini terjemahan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari, mengandungi 294 hadis pilihan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Diterjemah dan dihuraikan oleh Mustafa Abdul Rahman Wan Ibnu Rawi. Muka surat 364. Cara menghadapi wabak taun. Masa tu wabak taun lah. Baik. Artinya daripada Usamah radhiyallahu anhu berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taun itu siksaan yang dikirimkan ke atas satu golongan daripada Bani Israel ataupun ke atas orang yang ada sebelum kamu. Maka apabila kamu dengar dengannya, yakni berita taun itu sedang merebak di satu bumi, maka janganlah kamu datang kepadanya. Jangan pergi. Bukan suruh pergi. Dan apabila menimpa taun ke atas satu bumi, padahal kamu ada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Kalau kita kat tempat taun tu, wabak tu, jangan kita keluar. Zaman Rasulullah SAW dah ada dah PKP ni. PKPD ni, bukan PKP. Tak boleh keluar. MCO, duduk dalam tempat wabak tu, jangan keluar. Yang daripada luar jangan masuk. Zaman Rasulullah dah ada. Jadi SOP tu kena ikutlah. Lebih-lebih lagi kalau COVID-19 ni dia punya merebak dia lebih cepat. Dalam jarak kurang 1 meter dah boleh merebak. Bersentuhan lebih-lebih lagi merebak. Sekarang pula dah ada mutasi. COVID-19 tu dah bermutasi, maknanya dia dah lebih kuat. Dah tak ada orang yang kena tu positif COVID-19, dah tak ada gejala. Kalau dulu ada gejala, tanda-tanda demam ke, batuk ke, semua sakit tekak ke, ini tanda-tanda COVID-19. Sekarang dah tak ada. Tu sebab orang tak ambil kisah. Tak ada demam, tak apa, tak demam, tak apa. Tu yang 100 jadi. Baik. Hati-hati, kena ikut. Beginilah bahayanya penyakit taun. Junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu memberitahu kepada kita bahawa taun itu memanglah siksaan yang pada masa dahulu dikirimkan kepada Bani Israel yang telah banyak melakukan kejahatan dan kemungkaran. Kalau kamu mendengar taun itu bermaharajalela dalam sebuah negeri, maka janganlah masuk ke dalamnya. Seterusnya, kalau kamu telah berada dalam sebuah negeri yang ada penyakit itu, maka jangan pula kamu keluar lari daripadanya kecuali oleh suatu urusan yang mustahak. Orang ni kadang diterangkan pasal bahaya COVID-19 tak takut. Diterangkan tentang hadis Rasulullah pun tak takut. Denda 1,000 baru takut. Denda 1,000 baru takut. Itu pun ada yang tak takut juga. Jadi apa nama ni,
Itu sebab kuliah saya memang saya pakai, mana-mana kuliah saya pakai topping lah. Baik, itulah beberapa kelebihan sembahyang berjemaah dan juga hadis tentang cara menghadapi wabak taun. Saya nak bacakan ni kelebihan menuntut ilmu sikit. Ceritanya niat kita. Jadi niat kita tu walaupun tak ada orang tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi niat kita supaya nak buat baiklah. Baik, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat. Jadi niat penting. Walaupun kita duduk majlis ilmu tapi niat kita lain, tak dapat apa-apa. Tapi walaupun kita tak duduk majlis ilmu, kat luar je dengar je aku nak duduk majlis ilmu, tapi itulah pakaian aku macam ni kan ustaz alau aku keluar surau. Dia kata so pendek, songkok, rambut warna-warni, lagi apa, macam-macam kan. Jadi dia takut, tapi dia nak belajar, niat nak pergi sembahyang berjemaah. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan. Niat, bermula dengan niat. Taklah bermakna yang datang surau ni niat tak betul ke ustaz? Tidak. Surau lain. Mudah-mudahan tak adalah yang duduk surau tapi niat lain. Mudah-mudahan semua baik. Baik, hikayat lagi satu. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil. Perang sabil ni perang sabilullah lah, dan sedekah, pahala sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, ini suratan engkau, dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Dia baru berniat, ya Allah, kalau aku ada duit, aku nak buat haji, aku nak sedekah, aku nak perang sabil, baru niat, ninggal, Allah Ta'ala bagi penuh pahala. Tapi kalau macam tu, boleh tak kita doa, ya Allah, lepas aku niat, kalau ada duit nak kerjakan haji, lepas kalau ada duit nak sedekah, matikanlah aku. Jangan doa macam tu pula. Niat mudah-mudahan terkabul. Bermula dengan niat. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Niat aja pun dah dapat pahala. Niat free lah, tak kena bayar lah. Niat, niat nak buat baik. Jangan tangguh-tangguh, aku nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Niat tu niat sekarang, tak apa. Buatnya tu tangguh tu lain cerita lah. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, tak buat pun dah dapat pahala. Lagilah kalau buat, digandakan lagi. Maka sayugianya bagi kita, hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Dia nasihat. Sekarang ni kita niat, ya Allah, aku nak buat segala kebajikan. Kalau aku ada peluang, ada peluang. Sekarang kita niat, nak buat semua kebajikan. Dah dapat pahala, sebanyak-banyak kebajikan dapat dah pahala je. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keredaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Kita nak niat tu menuntut ilmu untuk keredaan Allah. Allah tak nak sukakan Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kita ingat Allah Ta'ala suka tu maknanya Allah Ta'ala senyum. Tak. Jangan kita ingat macam tu. Allah Ta'ala suka ni hati Allah Ta'ala, hatinya gembira. Tak. Bukan macam tu. Allah Ta'ala tak ada muka, tak ada wajah, tak ada hati. Itu semua sifat makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dah belajar kan surah agama kan 20. Itu sebab ilmu yang paling utama yang wajib dipelajari tauhid, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Setengah ulama kata ilmu tauhid ni ilmu mengesahkan semua ibadat. Maknanya syarat sah semua ibadat ialah tauhid yang betul. Syarat sah sembahyang pertama Islam. Syarat sah puasa pertama Islam.
Syarat sah zakat, haji dan sebagainya, Islam. Maknanya akidahnya betul, kenal siapa yang nak disembah ni. Kalau tak kenal, tak sah. Habis kalau macam tu, saya belum belajar tauhid, saya tak payah sembahyang, Ustaz. Saya belajar aja dulu. Sembahyang, belajar. Patut asalnya belajar tauhid dulu, kemudian baru belajar sembahyang. Tapi apa nama ni, kalau awak macam ni dah kira belajar je semua sekali jalan. Jangan tak buat sambil belajar. Jadi secara ringkas, ni pun dah masuk isyak tadi kan. Secara ringkas perkara tauhid, yang kita dah belajar seluruh agama, ini ulang kaji. Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu ada. Apa dalil aklinya, dalil akal? Dalil akalnya, segala perkara yang berlaku mesti ada yang menjadikan. Contoh, kalau ustaz pinjam handset awak, contoh lepas tu ustaz suruh awak pejam mata. Lepas tu ustaz simpan handset awak masuk kocik. Lepas tu ustaz suruh awak buka mata. Awak pun tanya, Ustaz, mana handset saya? Dia hilang. Ustaz hilangkan tak, dia hilang sendiri. Awak percaya tak? Mesti awak tak percaya. Mesti ada, ustaz ni hilangkan ni. Ustaz, jangan, saya panggil bapak saya. Bagus juga panggil bapak. Contoh contoh. Dia jangan panggil bapak. Baik. Jadi maknanya kita mesti percaya. Tak ada manusia yang tak percaya sesuatu tu berlaku sendiri. Tak ada. Mesti ada yang menjadikan. Mesti ada yang berlaku, ada sebab, ada yang menjadikan. Benda kecil seperti itu pun, kalau hilang daripada ada kepada tak ada, mesti ada yang jadikan. Kita percaya dalam hati. Takkanlah dunia yang sebesar-besar tidak ni, daripada tak ada kepada ada jadi sendiri. Sudah tentulah ada yang menjadikan. Maka yang menjadikan itulah Allah Ta'ala. Itu dalil Allah Ta'ala tu wujud, dalil akli. Kemudian Allah wujud. Selain wujud, kidam. Allah Ta'ala bersifat kidam. Allah Ta'ala, maknanya kidam ni, Allah Ta'ala sedia. Sedia ni bukan bersedia dalam peperiksaan, sedia perkahwinan, sedia pekerjaan. Tidak. Sedia dekat sini maksudnya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Kalau kita adanya makhluk ni, contoh manusia, ada permulaan. Bila permulaan kita? Tarikh lahir, Ustaz. Itu tarikh awak keluar dari perut ibu. Itu tarikh lahir. Itu sebab nama pun tarikh lahir kan. Tarikh jadi tak tahu masa dalam perut kan, 4 bulan sebelum lahir lah. Baik. Jadi mak cerita ada permulaan. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Macam mana tu, Ustaz? Jangan dipikir. Ni kena tegas sikit. Anak-anak kan, Allah Ta'ala tak ada permulaan. Macam mana? Jangan fikir. Itu jangan fikir. Boleh gila lu fikir. Tak sampai akal kita. Jangan fikir. Kalau dia fikir-fikir balik rumah, macam mana Allah Ta'ala tak ada permulaan. Bahaya. Jangan. Dah kena cakap tu serang ni. Jangan fikir. Kemudian Allah Ta'ala ada sifat wujud, kidam, baqa'. Allah Ta'ala ada sifat baqa', yakni kekal, tak mati. Yang namanya makhluk ada kematian, ada kesudahan. Kita sendiri pun ada kesudahan. Kesudahan kita iaitu bila kita meninggal dunia. Nama pun meninggalkan dunia. Belum habis lagi, masuk alam akhirat. Bukan mati tu habis, tak. Ada suara. Dua orang ingat tak, 2 orang suara je. Baik. Jadi makna cerita makhluk ada akhirnya, ada penamat. Allah Ta'ala tak ada akhirnya. Jadi kita kena buat persediaan. Setiap orang tarikh lahir kita tahu, tarikh mati tak tahu. Itu sebab dalam kuliah Ustaz selalu pesan, kadang-kadang anak murid pergi dulu, guru pergi kemudian. Kadang-kadang pula guru pergi kemudian, murid pergi dulu. Faham? Tak faham awak ni. Mula kadang-kadang anak murid pergi dulu, meninggal dunia dulu lah. Kadang-kadang ustaznya pergi kemudian, meninggal kemudian.
Kadang-kadang pula kali lain ustaznya pergi kemudian, murid-murid pergi dulu. Faham? Biar je lah. Macam tak faham sangat. Tak apalah. Tak apa. Jadi maknanya mati kita tak tahu. Siapa-siapa pun tak tahu bila matinya. Sebab tu kena sentiasa bersedia. Persediaan yang paling utama akidah yang betul. Belajar sifat 20 tu itu cara untuk kenal Allah Taala. Jangan percaya ada orang cakap tak semestinya kita belajar sifat 20 ni nak kenal Allah Taala. Jangan. Nanti kalau awak masuk sambung belajar universiti, banyak akan ada orang cakap macam tu. Itu ajaran sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Hati-hati. Hati-hati. Cikgu pula. Ustaz tengok muka-muka ni aja ada potensi masuk universiti ni. Jadi hati-hati. Budak-budak universiti ni target orang ajaran sesat. Dia tak target budak-budak yang tak masuk universiti. Budak yang masuk universiti lah dia target. Terus apa? Ni yang akan jadi pensyarah lah, jadi apa ni, dia akan menyebarkan. Itu target dia. Jadi hati-hati. Belajar sifat 20. Wajib belajar sifat 20. Wujud kidam baqa, mukhalafatul hawadis. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Pegang tu je, Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau ada ayat Al-Quran wajah Allah, itu bukan wajah. Ulama kata wajah tu maksudnya diri Allah Ta'ala. Ada ayat Quran tangan Allah, itu bukan maknanya Allah ada tangan, kuasa Allah. Ada ayat Quran Allah di atas arash, itu bukan maknanya Allah Ta'ala ada tempat ke atas arash. Allah menguasai arash. Macam-macam lagi ayat Quran. Wajib kita rujuk kitab tafsir. Hadis wajib kita rujuk syarah hadis. Ada hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam. Itu maknanya bukan Allah Ta'ala turun di atas ke bawah. Maknanya rahmat Allah atau malaikat turun. Siapa-siapa berdoa 1/3 malam, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, makbulkan doanya. Mukhalafatul hawadis. Baik, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Kelebihan sembahyang berjemaah, kelebihan menuntut ilmu, hadis tentang wabak, dan juga tentang tauhid sedikit tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ni jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.